Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Kemalangan ngeri melibatkan 4 pelajar UiTM Dungun telah menjadi perhatian memandangkan berita tersebut benar-benar mengejutkan bukan sahaja kepada penduduk setempat malah seluruh negara pada 9 Oktober 2024. Kejadian dahsyat itu menyebabkan kematian 3 orang pelajar di tempat kejadian manakala seorang lagi cedera parah. Susulan kejadian, seorang wanita yang merupakan pemandu kereta jenis utility sukan SUV telah ditahan di lokasi kejadian. Perlanggaran tersebut yang turut disaksikan oleh orang awam yang kemudian segera melaporkan kejadian kepada pihak berkuasa. Pihak bomba dan polis tiba di lokasi kejadian tidak lama kemudian. Lalu, apa sebenarnya yang telah terjadi? Ini adalah kisahnya. Dalam kejadian jam 7.20 malam, Honda CR-V dipandu seorang wanita merempuh 2 motosikal yang ditunggang semua mangsa dari arah belakang. Rempuhan itu menyebabkan ketiga-tiga mangsa, Ku Adib Aizab Ku Azmi berusia 20 tahun, Khairil Anwar Jamaluddin berusia 20 tahun dan Muhammad Akmal Mat Tokirin berusia 25 tahun maut di tempat kejadian, manakala seorang rakan mereka, Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan berusia 20 tahun cedera pada bahagian belakang dan dirawat di Hospital Dungun. Ketika kejadian, semua mangsa dikatakan dalam perjalanan pulang ke kampus selepas makan malam di sebuah kedai tidak jauh dari tempat kejadian. Berikutan kejadian itu, polis menahan pemandu SUV terbabit, seorang wanita yang berusia 49 tahun, tidak mengalami sebarang kecederaan parah dalam kejadian tersebut. Pada keesokannya, 10 Oktober 2024, perintah reman terhadap suri rumah itu telah dikeluarkan Magistrate Nur Amirah Fatihah Osman selepas menerima permohonan polis di Mahkamah Magistrate Kuala Terengganu. Suspek disiasat mengikut Seksyen 41-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Dia dibawa ke mahkamah dengan berpakaian lokap berwarna ungu kira-kira jam 9 pagi. Wanita yang berasal dari Kampung Sura Tengah itu dipercayai menunjukkan tanda-tanda masalah mental. Pada hari itu juga, jenazah ketiga-tiga pelajar yang telah meninggal dunia dalam kejadian ini telah dituntut keluarga masing-masing. Jenazah ketiga-tiga pelajar itu siap dibedah siasat dan dikafankan di unit forensik Hospital Dungun jam 9.50 pagi. Jenazah Ku Adib Aizab Ku Azmi dari Sungai Buloh, Selangor, Khairil Anwar Jamaluddin dari Ampang, Selangor dan Muhammad Akmal Mat Tokirin dari Muar Johor kemudiannya dibawa ke Masjid UiTM Terengganu, kampus Surah Hujung untuk solat jenazah. Jenazah Ku Adib Aizab dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam Raudatul Aliyah di Saujana Utama, Sungai Buloh, Selangor. Khairil Anwar Jamaluddin dikebumikan di Tanah Perkuburan UK Perdana dan Muhammad Akmal di Tanah Perkuburan Kampung Parit, Batu 18, Air Hitam, Muar Johor. Terdahulu, keluarga Ku Adib Aizab tiba di unit forensik Hospital Dungun jam 12.30 malam hari kejadian, diikuti keluarga Khairil Anwar jam 3.30 pagi dan keluarga Muhammad Akmal jam 5 pagi. Turut hadir mengucapkan takziah kepada keluarga semua mangsa ialah Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar HEP Profesor Dr. Sazili Shahibi dan Rektor UiTM Cawangan Terengganu Profesor Dr. Mazidah Putih. Bantuan tabung kecemasan sebanyak RM10,000 disalurkan kepada setiap 3 keluarga penuntut UiTM Dungun yang maut dalam kemalangan di hadapan kampus itu di Kampung Surah Hujung. Unit Komunikasi Korporat UiTM Cawangan Terengganu berkata bantuan sebanyak RM3,000 sudah diberikan secara tunai manakala bakinya akan dibuat bayaran segera ke dalam akaun waris. Selain itu, pihak universiti turut menyalurkan bantuan pengurusan jenazah dan kenderaan jenazah untuk ke kampung halaman mangsa. Khidmat kaunseling juga disediakan kepada keluarga sepanjang di Dungun dan kaunselor di lokasi kampung halaman jika perlu. Selain pengurusan jenazah dan bantuan kecemasan, pihak universiti juga turut menyediakan penginapan kepada waris di Hotel UiTM Dungun. Selain solat jenazah dilaksanakan di Pusat Hidayah di UiTM Kampus Dungun, tahlil dan bacaan Yasin juga diadakan bukan sahaja di situ, malah di seluruh masjid di daerah Dungun. Dalam pada masa yang sama, mangsa yang dilaporkan cedera dalam kemalangan yang mengorbankan 3 pelajar itu dilaporkan stabil dan dirawat di Hospital Dungun. Menurut kenyataan Unit Komunikasi Korporat UiTM, mangsa Muhammad Ammar Danish Muhammad Ridwan, pelajar ijazah sarjana muda perakaunan, berada di wad Hospital Dungun. Pelajar terbabit dilaporkan berada dalam keadaan stabil dan tidak mengalami kecederaan yang serius. Profesor Dr. Sazili Shahibi dan Profesor Dr. Mazidah Putih melawat pelajar terbabit. Pegawai perubatan yang merawat pelajar itu sudah melakukan rawatan dan jahitan luka seluruh badan dan pelajar itu ditempatkan
di ward untuk pemantauan sehingga keadaannya pulih sepenuhnya. Pelajar terbabit ditemani oleh kedua ibu bapanya yang datang dari Keramat, Kuala Lumpur sejak jam 4 pagi selepas kejadian. Pada 11 Oktober 2024, suami kepada wanita yang melanggar pelajar UiTM Dungun itu berkongsi kenyataan pahit berkenaan isterinya. Dia yang menangis dan sangat sedih melihat kemalangan itu mewakili isterinya ingin memohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki dan bersujud kepada semua ahli keluarga pelajar yang terbabit. Memang niatnya malam itu juga nak pergi minta maaf kepada semua ahli keluarga pelajar terbabit, namun hasrat itu terpaksa ditangguhkan atas nasihat pihak berkuasa dan rakan-rakan. Azhar berusia 53 tahun berkata isterinya sebelum itu adalah seorang isteri yang sangat baik, penyayang kepada anak-anak dan suami. Ketika mengandung anak keempat 10 tahun lalu, doktor mengesahkan isterinya mengandung di luar rahim dan terpaksa digugurkan kandungan itu. Ketika mendapat rawatan di Hospital Kuala Terengganu, dia koma selama 4 hari dan kehilangan banyak darah. Selepas sedar dari koma, isterinya itu mula mengalami gangguan dan sering berhalusinasi dan bercakap sendirian. Dia sudah puas membawa isterinya berubat termasuk secara tradisional. Apa saja arahan daripada tukang berubat telah dibuat, namun semuanya tidak berhasil. Walaupun isterinya begitu, namun dia tetap dengan tanggungjawab mengemas rumah, memasak dan tidak suka keadaan rumah yang bersepah. Dia juga sangat penyayang dengan anak cucu dan sering membeli serta memasak makanan untuk mereka, katanya yang sudah 30 tahun berkahwin dengan wanita itu. Azhar bercerita pada hari kejadian itu, sebaik selesai solat maghrib bersama anak bongsunya, dia terkejut apabila mendapati isterinya yang sebelum itu menonton televisyen tiada di ruang tamu. Dia dapati pintu pagar rumah terbuka dan ketika itu juga dia perasan dua pasang kasut isteri dan sehelai pakaiannya tiada di rumah. Dia tidak pernah keluar waktu malam. Jika keluar mesti ditemaninya dan anak-anak. Jika keluar pada waktu siang dan dia akan memandu dan pergi minum di kedai kegemarannya tidak jauh dari kampus itu. Azhar menjelaskan pada malam kejadian itu yang pada mulanya hendak terus pergi mencari isterinya itu, namun memandangkan waktu isyak hampir, dia mengambil keputusan untuk solat isyak terlebih dahulu. Tak sampai beberapa minit dia dihubungi rakan memaklumkan keretanya terbabit kemalangan dan dia terus mengajak anak bongsunya bergegas ke tempat kejadian. Sebaik tiba di tempat kejadian, dia sangat terkejut melihat keadaan mayat seorang pelajar berada di atas jalan. Dia menyangkakan hanya seorang mangsa terlibat, rupanya 3 orang. Dia sangat sedih melihat keadaan itu. Selepas isterinya dibawa masuk ke kenderaan polis, dia pergi ke lokasi mayat terbabit dan mencari ahli keluarga mangsa untuk memohon maaf dan dimaklumkan kesemua mangsa adalah orang luar dari Dungun. Dia segera meninggalkan lokasi kejadian selepas diarahkan pihak polis ke balai untuk diambil keterangan. Pada pagi keesokannya selepas kejadian, dia sekali lagi hendak pergi bertemu keluarga mangsa di bilik forensik Hospital Dungun, namun dinasihatkan tidak berbuat demikian kerana bimbang berlaku kekecohan. Dia sangat kesal dengan kejadian itu. Mungkin ketika itu isterinya seolah-olah dipanggil untuk segera keluar dari rumah. Tiada siapa mahu kejadian sebegini. Dia dah sorok kunci kereta, namun perkara ini tetap terjadi. Azhar berkata dia berharap semua pihak pengurusan UiTM dapat membantunya untuk bertemu dengan kesemua ahli keluarga mangsa yang terbabit. Pada masa yang sama juga terdapat perkongsian daripada netizen berkenaan kelibat suspek. Susulan daripada itu tular beberapa video wanita tersebut yang dilihat mencurigai beberapa waktu sebelum kejadian dan dikatakan kerap berlegar di sekitar kawasan tersebut. Antaranya adalah video sewaktu dia bernyanyi dan menari di satu kawasan lapang tanpa menghiraukan sesiapa yang berada di sekelilingnya. Dalam masa yang sama, pihak polis sedang mendapatkan laporan kesihatan suspek yang dipercayai sakit mental bagi melengkapkan siasatan. Pengarah Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT Bukit Aman, Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan berkata siasatan terhadap suspek tetap dilakukan mengikut prosedur biasa meskipun terdapat dakwaan wanita itu mempunyai masalah mental. Kes ini tetap disiasat seperti biasa termasuk direman, tiada pengecualian. Polis akan mendapatkan laporan kesihatan wanita terbabit sebelum siasatan dilengkapkan. Beliau berkata keputusan sama ada suspek perlu mendapatkan rawatan psikiatri atau tidak bergantung kepada mahkamah selepas suspek terbabit dituduh nanti. Namun hasil siasatan didapati suspek tidak pernah mendapat rawatan di mana-mana fasiliti kesihatan negeri Terengganu. Pengarah Kesihatan Terengganu, Datuk Dr. Kasemani Embong berkata pihaknya telah membuat semakan dan mendapati wanita berusia 49 tahun terbabit tidak mempunyai sebarang rekod kesihatan sama ada di hospital atau klinik
klinik kesihatan. Bagaimanapun tidak pasti jika dia ada dapat rawatan di tempat atau negeri lain. Beliau sehubungan itu menasihati orang ramai yang mempunyai ahli keluarga mengalami masalah mental supaya tampil mendapatkan rawatan. Masyarakat perlu ubah mentaliti mengenai penyakit mental. Usah malu untuk dapatkan rawatan. Ahli keluarga dan masyarakat perlu memberi sokongan kepada mereka iaitu pesakit mental untuk mendapat rawatan sewajarnya dan sembuh seperti sedia kala. Pada 13 Oktober 2024, satu-satunya mangsa yang terselamat dalam tragedi ini, Muhammad Amar Danish Muhammad Ridwan, dibenarkan keluar hospital. Berkongsi perkara itu, Pengerusi Kebajikan Pembangunan Wanita, Keluarga dan Perpaduan Nasional Negeri Terengganu, Maliaman Kasim berkata, pelajar berusia 20 tahun itu dihantar pulang ke rumahnya di Keramat, Kuala Lumpur oleh ambulans UiTM bersama keluarganya. Perkhidmatan kaunseling akan disediakan UiTM manakala pihak hospital dengan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM akan membantu dari sudut lain yang diperlukan. Memandangkan kejadian itu memberi kesan besar kerana 3 rakannya meninggal dunia, pihak hospital akan terus beri perhatian dari sudut rawatan mental dan begitulah selebihnya. Oleh itu, sama-sama kita hadiahkan Al-Fatihah pada Allahyarham Ku Adib Aizab Ku Azmi, Allahyarham Khairil Anwar Jamaluddin dan Allahyarham Muhammad Akmal Mat Tukirin. Semoga roh mereka dicucuri rahmat dan dimasukkan ke dalam golongan hamba-Nya yang beriman. Sekian.